ya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr, muttafaqun alaih. Yang bermaksud daripada Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Maksudnya dia iaitu Abu Sa'ad dan juga ayahnya Sinan merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya daripada golongan Ansar. Yang mana dia kata anna nasan minal ansar, sesungguhnya ada beberapa kumpulan daripada kalangan orang Ansar, ada beberapa kumpulan manusia daripada kalangan orang-orang Ansar, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum, mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'al ni maksud soal, ask. Dalam bahasa Inggeris dia ask. Can I ask you something? Kan? Boleh saya tanya sesuatu? Tapi tanya dalam bahasa Arab ni boleh jadi tanya, boleh jadi minta. Sama jugalah dalam bahasa Inggeris ni, ask ni boleh jadi tanya, boleh jadi minta, betul? Siapa yang belajar bahasa Inggeris, yang pandai sikit, tuan-tuan pun pandai sikit bahasa Inggeris kan? Jadi saya tak tahu macam tu je lah. Ask ni boleh jadi tanya pun boleh jadi minta. Dia boleh jadi, orang kata apa, meminta sesuatu daripada seseorang, kita panggil ask juga lah. Okey. Maka dalam ayat ni kita tengok konteks ni tak boleh kita nak terjemah dengan makna minta. Dengan makna tanya. Kerana mereka minta sesuatu, maka Nabi bagi. Bagi itu menunjukkan maksud sa'alu tu adalah minta lah, bukan tanya lah. Maka Nabi bagi. Summa sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka minta lagi. Maka Nabi pun bagi lagi. Hatta nafida ma'indah. Sehingga habis. Harta yang ada kat tangan Nabi ni habis. Selesai. Tak ada dah. Faqala lahum. Maka Nabi SAW menyebutkan kepada golongan yang meminta ni, hina anfaqa kulla syai'in biyadih. Ketika mana Nabi dah berikan semua benda yang ada kat tangan dia, Nabi kata, ma yakun min khairin, sesuatu perkara yang baik yang ada di tangan aku, falan addakhirahu ankum. Aku tidak akan sembunyikan daripada kamu, ataupun aku tak akan simpan supaya kamu tak tahu. Ya, aku tak akan sorokkan daripada kamu. Dia kata gitu. Nabi kata, wa may yasta'fif yu'ifahullah. Sesiapa yang menjaga maruahnya, maka Allah akan menjaga, ataupun Allah akan memelihara maruahnya. Wa may yastaghni yughnihillah. Sesiapa yang ada perasaan kaya, bukan perasaan kaya tu maksudnya dia perasaan kaya dengan makna tak kaya pun perasaan kaya, belanja pun macam orang kaya, tak. Maksud wa may yastaghni, siapa yang tak mau meminta pada orang lain, dia tak mau minta, dia rasa cukup dengan apa yang ada, yughnihillah, Allah Ta'ala akan menjadikan diri dia rasa cukup. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Sesiapa yang berusaha untuk menjadikan diri dia sabar, maka Allah akan menjadikan diri dia sabar. Wa ma u'tiya ahadun, dan tidak ada seorang pun yang diberikan dengan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas berbanding apabila dia berikan dengan sifat sabar. So ni hadis ni muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak tengok apa faedah ataupun kepentingan yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Antaranya adalah, kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bura ketika mana mensyarahkan hadis ni dalam kitab dia Nuzhatul Muttaqin, dia mengatakan hadis ni memberikan satu pengajaran kepada kita, karamun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma jubila alaihi min makarimil akhlaq was samahah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mempunyai sifat yang pemurah,
Karam. Nabi ni dia ada sifat yang pemurah, Nabi tak ada sifat kedekut. Sehingga kan apa saja yang orang minta, Nabi bagi. Sehingga habis yang ada kat tangan Nabi pun Nabi bagi. Maksudnya Nabi bagi tu sampai habis. Kita ni mungkin kalau nak bagi orang, fikir-fikir juga. Kita tinggallah sikit untuk diri kita. Tapi Nabi ni dia bagi. Walaupun sampai habis apa yang ada kat tangan dia. Ini menunjukkan Nabi bersifat pemurah. Maka sebab itu kata para sahabat, Nabi ni dia tidak akan kata tidak kalau orang tanya dia. Kalau orang minta kat dia. Kalau orang minta sesuatu, Nabi tak kata tak. Nabi akan bagi kalau Nabi mampu. Selagi mana ada kat tangan Nabi, Nabi bagi. Ya? Dan Nabi ni dia ada kemuliaan akhlak dan Nabi ada kelembutan. Dari sudut nak memberikan teguran kepada sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Sahabat-sahabat Nabi ni manusia, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun mereka ni adalah sahabat, tetapi ia tidak menafikan ciri-ciri kemanusiaan yang ada pada sahabat, iaitu suka kepada harta, nakkan kepada harta. Dan Nabi juga sebenarnya adalah manusia yang Allah Ta'ala jadikan dia ni terima wahyu. Tapi dari sudut kemanusiaan tu Nabi still ada. Sebab tu Nabi makan, Nabi tidur, Nabi kahwin, Nabi ada waktu Nabi sakit, demam dan seumpamanya. Nak menunjukkan kepada kita ciri-ciri kemanusiaan yang ada pada Nabi tu kita boleh contohi dan tiru. Cuma bezanya Nabi ni maksum dalam nak menyampaikan wahyu. Kenapa maksum? Kerana nak pelihara wahyu. Supaya wahyu tu kekal terpelihara dan tidak tersilap. Tetapi dari sudut lain, Nabi adalah manusia macam kita, Nabi sakit macam kita, Nabi perlu makan macam kita, Nabi dahaga macam kita, Nabi kahwin macam kita, Nabi minum macam kita. Maksudnya sama, supaya kita boleh tiru. Kalau Nabi ni tak ada ciri manusia, ciri malaikat, orang tak boleh tirulah. Sedangkan Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada Nabi tu ada contoh ikutan yang baik. Jadi kalau Nabi ni kita tak boleh ikut, dia ada ciri-ciri kemalaikatan, ciri-ciri malaikat, maka kita tak bolehlah nak tiru dia. Sahabat Nabi pun begitu. Walaupun mereka ni adalah golongan yang paling mulia dalam agama ni setelah Nabi SAW, maka mereka juga tidak terkeluar daripada ciri-ciri manusia mereka. Jadi ada perkara-perkara yang mereka perlukan teguran daripada Nabi. So bila dia orang minta, Nabi bagi. Bila minta, Nabi bagi. Bila minta, Nabi bagi. Menunjukkan Nabi ni bersifat pemurah sehingga apabila habis apa yang ada di tangan Nabi, Nabi rasa Nabi perlu bagi mereka nasihat. Nabi perlu bagi mereka nasihat, maka Nabi bagikan nasihat kepada mereka. Kita pun macam itulah tuan-tuan dan puan-puan. Sepatutnya lah kita macam tu. Bila kita ni tengok kawan-kawan kita ni perlu nasihat, kita nasihatkan. Kita bagi nasihat kat dia. Jangan kita segan nak bagi nasihat pada kawan-kawan. Contohnya macam saya pun, ada kawan-kawan bagi nasihat. Dulu, tuan-tuan dan puan-puan, masa saya balik mula-mula dululah. Saya balik daripada Jordan ke Malaysia tahun 2015. Masa tu balik je, maklumlah baru balik, orang pun baru kenal. Saya pun masa tu agresif sungguh. Ceramah sana sini. Sampai kadang-kadang ada waktu ni, tak jumpa anak bini langsung. Mereka keluar pagi pergi sekolah, saya pun keluar pergi kerja. Mereka balik ke rumah, saya tak balik lagi. Ceramah sana sini. Saya balik ke rumah, anak-anak dah tidur dah. Dah pukul 12.30 malam, dah pukul 1 pagi. Esok nak keluar lagi pergi kerja. Begitulah kehidupan. Sehinggalah saya ditegur oleh seorang sahabat. Ada seorang sahabat saya ditegur saya. Dia kata, "Ustaz, saya tengok Ustaz ni macam bakar diri pula," dia kata. "Kalau boleh Ustaz, bagilah hak pada keluarga, bagi hak pada anak-anak. Dia orang pun ada hak juga untuk disantuni." Maka saya terima tegurannya tu dengan satu usaha untuk saya rasa betul lah saya kena ubah. Saya kena ubah. Jadi masalah saya ni, bila orang jemput saya berkuliah ni, saya susah nak tolak. Saya susah nak tolak, kesian. Mula-mula tolak lah. Saya kata, saya tak boleh lah, saya ada urusan lain. "Tolonglah Ustaz, ramai orang datang nak dengar ni. Dia minta saya jemput Ustaz." Masa tu saya dah mula kesian dia. Okeylah, saya datang lah. Itu masalah saya. Tapi tiba-tiba ada pula satu orang, sahabat saya ni,
dia minta izin jadi PA saya. Personal assistant, pembantu peribadi. Jadi bila ada pembantu peribadi, saya sebut kat dia, saya kata, mana saya nak bayar gaji? Dia kata, tak payah bayar gaji ustaz, saya jadi PA ni lillahi ta'ala, dia punya gaji pahala je, dia kata. Jadi saya pun terima PA. Jadi semenjak ada PA ni senang, orang ajak jemput, saya kata minta urus dengan PA saya. Jadi kalau saya rasa saya penat, saya rasa tak perlu dalam hari tu ada banyak program, saya kata kat PA saya, tak boleh, biarlah dia urus macam mana. Maksudnya dia lah urus orang nak macam mana nak tolak jemputan tu. Tapi ia satu nasihat. Maksudnya kalau kita nampak kawan kita perlu nasihat, kita bagi nasihat. Ya? Nabi SAW dia tengok sahabat ni perlu nasihat, minta bagi, minta saja ni. Maka Nabi pun berikan satu nasihat. Itu yang Nabi kata tu. Nabi kata, semua aku tidak akan simpan. Sesuatu yang ada di tangan aku takkan simpan. Aku takkan sorok daripada kamu. Aku akan bagi. Tetapi kamu kena ingat, apa dia? Sesiapa yang tahan diri dia daripada meminta-minta, Allah Ta'ala akan jaga maruah dia. Maksudnya, dalam Islam ni, Islam tak suka kita meminta-minta untuk diri kita. Maksud kita minta untuk diri kita, Islam tak suka. Sebab tu ada dalam hadis, Nabi kata kalau ada salah seorang daripada kamu ni pergi ambil kapak, pergi ambil tali, pergi ke kawasan pedalaman, cari kayu dan bawa, angkut kayu tu di atas belakang dia, kemudian jual di bandar, itu lebih baik. Kerana Allah menjaga air muka dia lebih baik daripada dia meminta-minta, sama ada manusia beri ataupun manusia tak beri kat dia. Maksud Islam ni, dia suka manusia berusaha. Kenapa berusaha? Islam tak suka manusia ni minta-minta. Sebab apa? Sebab bila kita usaha, kita akan mengembangkan aktiviti ekonomi. Walaupun hanya dengan menjual kayu, walaupun hanya jual kayu api, paling tidak ia adalah aktiviti ekonomi. Paling tidak ada produk baru yang nak dipasarkan dalam pasar orang mukmin. Sama juga macam kita hari ini. Apa saja produk yang bagus, pergi usaha untuk jual supaya orang beli. Maka ada cash flow dalam negara. Dalam negara ni ada, kita panggil aliran tunai yang sangat baik untuk ekonomi negara. Berbanding kita meminta, kita tak usaha apa pun, otak tak guna, tenaga ada tak guna, kita pergi minta ke orang. Orang bagi RM1, RM2, apa produk pun kita tak buat. Kalau kita buat produk, paling tidak kita menghasilkan sesuatu. Paling tidak kita beli bahan mentah. Paling tidak kita beli minyak untuk pengangkutan. Paling tidak kita beli, kita panggil apa, kita perlukan modal untuk membeli sesuatu barang untuk kita jual. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kata sesiapa yang tak mau meminta-minta, Allah Ta'ala akan jaga maruah dia, supaya dia tidak dipandang hina oleh orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kata Syekh Mustafa Al-Bugha, dia kata, laisal ghina an kathratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Ini satu benda juga yang ada di dalam hadis ni, iaitu Nabi SAW memberikan satu peringatan. Nabi kata, wa may yastaghni yughnihillah. Sesiapa yang rasa cukup dalam diri dia, Allah Ta'ala akan cukupkan dia dengan kelengkapan yang ada pada dia. Berapa ramai di kalangan manusia yang dia ni tak kaya pun, dia ni tak mewah pun, hidup dalam keadaan sederhana. Kadang-kadang nak berbelanja pun fikir panjang, aku nak belanja ni. Kadang-kadang nak makan di luar dengan anak-anak, nak belanja keluarga pun memikir, kena ambil turn. Dia kata bulan ni kita cuma boleh keluar makan, bawa satu family sebulan sekali saja. Berapa ramai manusia yang belanjanya itu seolah-olah macam dicatu, tetapi hidupnya bahagia, dia tidak minta pada orang lain. Hidupnya bahagia, dia rasa cukup dengan apa yang ada. Maka beruntunglah bagi mereka yang ada perasaan ini dalam jiwanya, walaupun dia tak kaya. Tapi ada di kalangan manusia yang kaya. Mungkin pendapatan dia juta-juta, mungkin pendapatan dia sampai bilion, kan? Banyak duit dia. Tapi dalam masa yang sama, rasa tak cukup dalam jiwa dia tu sentiasa ada. Sentiasa fikir macam mana nak lipat orang, sentiasa fikir macam mana nak curi duit orang,
sentiasa fikir macam mana nak makan rasuah, sentiasa fikir macam mana nak menipu di dalam urus niaga. Kerana apa? Kerana rasa tak cukup. Kerana kaya ni bukan kira berapa banyak harta yang kamu ada, tetapi kaya yang sebenarnya adalah pada jiwa kamu. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat al-Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu peringatan kepada kita. Nabi kata, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa baina syamlihi wa farraqa syamlahu wa lam yuqaddir lahu minad dunya illa ma qaddara lah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Kata Nabi, sesiapa yang akhirat menjadi tumpuannya, maka Allah Azza wa Jal akan menjadikan kekayaan dia tu ada dalam jiwa dia. Rasa kaya dalam jiwa. Walaupun kalau ikutkan rate kerajaan, dia tak masuk di dalam jutawan, tapi dia rasa cukup. Dia tak fikir nak curi duit orang. Dia tak fikir nak merasuah, nak makan rasuah daripada orang. Dia tak fikir nak seludup harta-harta yang haram ni, dia tak fikir. Kerana dia rasa cukup dengan apa yang ada, walaupun dia tak mampu nak pakai kenderaan, pakaian yang mahal-mahal, selagi mana dia mampu untuk adakan pakaian yang sederhana, kenderaan yang sederhana, rumah yang sederhana, memadailah bagi dia. Memadailah bagi dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi kata Allah menjadikan kekayaan tu ada dalam jiwa dia. Wa jama'a syamlah, Allah menguruskan urusan kehidupan dia. Allah uruskan kehidupan dia, tak serabut. Kehidupan dia tidak menyerabutkan dia. Agama dia teratur, boleh ibadat dengan bagus. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia datang kepada dia dalam keadaan dunia tu hina. Selagi mana dia letak akhirat sebagai tumpuan dia, dunia datang kat dia dalam keadaan dunia hina. Kemudian Nabi kata, wa man kanatid dunya hammahu, sesiapa yang dunia menjadi tumpuan utamanya, sesiapa yang menjadikan dunia ni tempat dia kejar, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, Allah menjadikan kefakiran dia berada di dua mata dia, di celah biji mata dia. Pergi mana pun dia nampak miskin. Walaupun dia jutawan, walaupun dia bilioner, tapi dalam bab nak beramal, dalam bab nak memberikan sumbangan, nampak macam ini rugi, benda ni rugi, benda ni tak untung, benda ni boleh merugikan, benda ni boleh menghilangkan harta aku. Kerana apa? Kerana dunia dia fikir. Maka dalam jiwa dia dok fikir rugi, rugi dan rugi. Allah jadikan rugi tu, kefakiran tu di celah mata dia. Maka sebab tu dia dah kaya pun, dia fikir nak rasuah, nak makan rasuah. Kalau nak projek melalui jalan dia, walaupun dia bos besar, dia kata kena bagi saya 10% umpamanya. Sedangkan dia tak layak untuk dapat. Kalau tak, dia tak mau sokong. Kalau tak, dia tak mau proses umpamanya. Ini semua tuan-tuan dan puan-puan menjadikan seseorang itu rasa sentiasa dalam keadaan rugi, sentiasa dalam keadaan yang kita panggil kemiskinan, rasa miskin. Walaupun sebenar dia kaya lagi pada kita, tapi rasa miskin dia tu, dia rasa miskin lebih daripada kita lagi. Kedekut. Baik. Wa farraqa syamlah, Allah Ta'ala akan serabutkan urusan kehidupan dia. Walaupun dia kaya, driver sampai 5-6 orang, kereta sampai 7 biji, rumah banglo sampai 3-6, tapi kehidupan dia serabut. Kehidupan dia Allah Ta'ala kusutkan. Jiwanya kusut, tidak tenang. Kenapa? Dia fikir dunia. Nak kejar dunia ni sampai bila pun tak habis. Nak kejar dunia ni sampai bila pun tak habis sebenarnya. Walam yuqaddir lahu minad dunya illa ma qaddara. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah.
dan tidaklah datang dunia kepada dia tu melainkan apa yang telah ditakdirkan kepada dia. Apa maksud hadis ni? Maksudnya kalau kita kejar dunia, kita tak dapat lebih daripada apa yang Tuhan bagi kat kita saja. Tu je lah yang Tuhan bagi. Yang mana benda yang Tuhan bagi ni dah tentu dah. Kita kejar dunia, kejar akhirat, banyak tu lah Tuhan bagi kat kita. Jadi sebab itu orang yang paksa diri untuk rasa cukup, Allah Ta'ala akan bagi rasa kaya dalam jiwa dia. Walaupun dia tak kaya, tetapi dia tak peduli tentang harta orang, dia tak peduli tentang bagaimana nak dapatkan harta dengan cara yang haram. Dia tak akan fikir benda tu. Dia tak pernah fikir benda tu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala, Nabi SAW kata, siapa yang Syekh Mustafa Al-Bugha kata, dalam hadis ni juga mengandungi satu faedah yang lain yang dipanggil sebagai at-targhibu bil qana'ah wal isti'faf. Hadis ni menggalakkan kita untuk paksa diri rasa cukup dengan apa yang ada dan jangan meminta-minta. Tunalu makarimul akhlaq wa ma'ali sifati bis sabr. Dan perasaan rasa cukup dalam jiwa, tak mau minta pada orang, perasaan ini tidak mungkin mampu dicapai melainkan dengan kita paksa diri kita untuk sabar. Sebab itu Nabi kata, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Sesiapa yang paksa diri untuk bersabar, paksa diri untuk sabar, Allah Ta'ala akan bagi sabar kat dia. Menunjukkan kepentingan sabar ni akan menjadikan manusia dapat lagi sifat mahmudah yang lain. Apa dia? Sifat mahmudah yang lain iaitu rasa kaya jiwa dan tidak meminta-minta. Dengan kita tahan diri, jangan minta pada orang. Tahan diri, tahan diri, jangan rasa tak cukup dengan apa yang ada. Rasa cukup. Saya cukup pakai, cukup makan. Alhamdulillah. Walaupun taklah kaya. Walaupun makan daging biasa, daging import daripada India, cukup. Tak adalah makan sampai wagyu, tapi cukup. Orang nak bagi, kita terima. Tapi demi kata nak minta, demi kata nak, orang kata apa, tipu dia orang untuk makan, tak perlu. Kerana benda-benda ni tidak memerlukan untuk kita buat. Cukup hanya sekadar menahan diri dan sabar. Kemudian kata Syekh Mustafa Al-Bugha, dia kata, man yamtani an su'alin nasi yarzuquhu Allahul 'iffata wa siyanata wajhihi an dhulnil mas'alah. Sesiapa yang menghalang diri dia daripada meminta-minta manusia, Allah memberikan kepada dia iffah, Allah memberikan dia kemuliaan diri, maruah diri, wa siyanata wajhihi, dan pemeliharaan terhadap wajahnya, min zullil mas'alah, daripada kehinaan meminta-minta, wa yuhayyi lahu rizq min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan menyediakan baginya rezeki daripada jalan yang dia tidak sangka-sangka. Maksudnya kalau dia tak meminta orang, untuk diri dia lah, untuk kepentingan diri dia, dia tak minta pada orang, Allah Ta'ala akan berikan kemuliaan pada diri dia. Min sifatil muslim al-iffah wal istighna amma fi aidin nas was-sabru ala syada'id wa minhal faqr. Dan di antara sifat muslim itu ialah menjaga maruah diri, wal istighna, dan juga merasa diri kaya, tak perlu dengan apa yang ada di tangan manusia, dan sabar bagi setiap kita panggil ujian yang Allah Ta'ala beri. Di antara ujian yang kita kena sabar banyak ni adalah ujian kefakiran. Sebenarnya ujian kefakiran ni besarlah juga. Ujian kemiskinan ni besar. Lebih dirasai, lebih struggle berbanding orang yang diuji oleh Allah dengan kekayaan. Kekayaan tu ujian, tapi Allah Ta'ala uji orang dengan kekayaan ni, dia tak struggle dalam dunia. Walaupun bebanan di akhirat lagi besar orang kaya ni, tapi orang miskin lagi struggle dalam dunia bila Allah Ta'ala uji dia dengan kefakiran. Jadi orang yang sabar, dia akan dapat pahala kesabaran, dan dalam masa yang sama dia akan dapat sifat mahmudah yang lain, iaitu menjaga maruah daripada meminta-minta, paksa diri rasa cukup dengan apa yang ada.
Baik, kita tengok hadis yang ketiga dalam bab ini dan hadis yang ke-27 di dalam kitab ini. Wa an Abi Yahya Suhaib ibni Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah, rawahu Muslim. Daripada Abu Yahya Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu anhu. Suhaib ibnu Sinan ni mungkin tuan-tuan dan puan-puan jarang dengar nama dia sebagai perawi hadis. Dia ni saya nak cerita sikitlah pasal dia ni. Suhaib ibnu Sinan merupakan seorang Arab yang mana dia ni asalnya adalah hamba yang ditawan oleh Rom sebelum daripada dia masuk Islam. Kemudian dia dijual dan dibebaskan dan dia masuk ke dalam Islam. Dan di antara dia merupakan orang yang awal masuk Islam, minas sabiqina ilal Islam, dan dia masuk Islam ni bersama dengan Ammar bin Yasir di Darul Arqam. Di Darul Arqam sebelum daripada hijrah dia dah masuk Islam dah. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dikatakan dia ni yang mengimamkan solat jenazah bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mana Umar ditikam pada zaman pemerintahan Umar, dia jadi imam untuk solat jenazah. Dan dia juga merupakan orang yang diseksa di zaman sebelum hijrah. Kerana dia bekas hamba, dia miskin, jadi orang duk seksa dia. Sama macam Khabbab juga. Dan tuan-tuan dan puan-puan, keistimewaan Suhaib ni, dia ni terlibat dalam setiap perang bersama dengan Nabi kecuali perang Badar je. Perang Badar dia tak terlibat, tapi perang Uhud terlibat, perang Hunain terlibat, perang Khandaq terlibat, dan banyak lagi perang-perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi join perang tu, dia akan join. Badar dia tak join. Kenapa tak join? Kerana saya dah sebut dululah, Badar ni Nabi tak wajibkan sahabat join. Dan sahabat pun tak tahu asalnya Nabi nak pergi perang. Nabi pun memang tak rancang nak pergi perang. Just sekadar nak ambush rombongan perniagaan Abu Sufyan saja. Baik. Inilah Suhaib radhiyallahu anhu, dan dia dikatakan meninggal pada tahun ke-39 Hijrah. Waktu tu umur dia sekitar 73 tahun. Radhiyallahu anhu Suhaib yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Suhaib mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ajaba li amril mu'min. Ajaib urusan orang-orang yang beriman. Ajaib bagi urusan seorang yang beriman. Bila Nabi sebut yang beriman ni, maksudnya orang tak beriman tak masuklah, tak dapatlah keajaiban ni. Maksud orang beriman saja dapat ajaib ni. Apa kata Nabi? Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya setiap urusan bagi orang yang beriman ni, semua bagi dia adalah kebaikan. Orang mukmin ni tak ada yang jahat-jahat bagi dia. Semua baik kalau dia betul-betul mukmin lah. Nabi kata, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ia, keistimewaan ni tak dapat melainkan hanyalah bagi seorang yang mukmin. Apa dia kebaikan ni? Nabi kata, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia diberikan dengan kebaikan, dia akan bersyukur. Kerana sifat orang beriman, apabila dapat nikmat daripada Allah, dia syukur. Syukur ni dapat pahala. Kalau syukur ni, syukur dengan amalan. Orang yang bersyukur, syukur dengan amal. Syukur dengan amal pun dapat pahala. Maksud dia bersyukur. Macam Nabi SAW banyak solat sampai bengkak kaki, itu menunjukkan Nabi bersyukur. Walaupun Nabi ni telah pun diampunkan dosanya yang telah lalu. Baik. Kemudian ada syukur yang dipanggil sebagai syukur dengan lisan. Ni nombor 2. Paling tinggi syukur dengan amal.
kita bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi, kita banyak beramal, banyak buat benda-benda sunat di samping kita buat benda-benda wajib. Ada syukur yang kita panggil syukur dengan lisan, syukur dengan lidah, dengan kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ada lagi syukur yang kita panggil sebagai syukur dengan jiwa. Maksud kita dalam hati berterima kasih kepada Allah. Ini juga merupakan kebaikan dan amal ibadat. Kalau boleh rangkum tiga-tiga sekali, itu yang terbaik. Kalau tak mampu, rangkum dua, iaitulah syukur dengan lisan dan syukur dengan jiwa. Kalau yang paling rendah syukur dengan jiwa lah, lisan berat nak sebut alhamdulillah. Itu yang paling rendah. Itu pun baik juga, ada kebaikan. Tapi nak katanya, bila kita dapat apa saja kebaikan, ucaplah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kelebihan itu, yang telah memberikan kita kebaikan itu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata, yang ni baik untuk dia. Dapat benda baik, dia syukur. Itu baik untuk dia. Kerana ada orang dapat benda baik, dia tak syukur. Dia guna untuk buat maksiat. Dia guna untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi. Dia guna untuk merosakkan agama Allah. Dia guna untuk memusuhi orang-orang mukmin yang lain. Kebaikan yang sepatutnya digunakan untuk menyelamatkan diri dia daripada neraka, tapi dia gunakan kebaikan itu untuk membinasakan diri dia balik. Ni untuk orang yang tak beriman lah. Orang yang tak beriman dapat kebaikan, dapat harta, dapat kedudukan, dapat pangkat, dapat kuasa, dapat macam-macam. Sepatutnya digunakan untuk bersyukur dan mengembangkan ajaran agama lagi. Tapi dia guna untuk kerosakan. Macam mana dia buat? Dia galakkan permusuhan sesama insan. Dia fitnah orang. Dia sekat orang nak mengajar. Dia sekat macam-macam benda dia buat. Dengan kuasa yang ada di tangan dia, sepatutnya dia gunakan untuk kebaikan, tapi dia gunakan untuk kerosakan. Jadi orang mukmin dia tak macam tu. Orang mukmin dia tak macam tu. Orang mukmin selagi mana dia dapat kebaikan, dia akan guna untuk kebaikan diri dia dan kebaikan agama dia dan orang sekeliling dia, dan dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Nabi kata, kalau dia ditimpa keburukan, kalau dia ditimpa mudarat, penyakit, kemiskinan, bala bencana datang kat dia, sabar, dan dia akan bersabar. Fakana khairan lah, dan itu juga merupakan kebaikan untuk dia. Kerana sabar ini merupakan perkara yang kita anggap sifat para anbiya. Sabar ni sifat para anbiya. Sebab itu Nabi kata dalam hadis, nahnu ma'syaral anbiya, asyaddu bala'an al-anbiya summal amsalu fal amsal. Orang yang paling berat menerima ujian daripada Allah, menerima musibah, ialah para anbiya. Kerana mereka tahap kesabaran mereka tinggi. Allah nak angkat darjat mereka dengan sifat sabar di antaranya, maka sabar mereka tu tinggi. Summal amsal fal amsal, kemudian barulah orang yang lebih baik dan lebih baik. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, sabar ni juga merupakan perkara yang memberikan faedah kepada orang mukmin, memberikan pahala. Jadi kalau dapat kebaikan pun ia ruang untuk mendapatkan pahala, dapat mudarat pun, dapat musibah pun ia ruang untuk mendapatkan pahala. Mana nak cari tuan-tuan dan puan-puan? Satu agama yang memberikan pahala kepada penganutnya dalam keadaan suka dan dalam keadaan susah, dalam keadaan senang dan dalam keadaan duka. Ia adalah agama Islam. Maka sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha, seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang sedikit ada perbincangan tetapi boleh diamalkan dalam fadail, kata Aisyah, Nabi SAW apabila menerima perkara yang mengembirakan, Nabi akan ucapkan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Dan apabila Nabi menerima perkara yang menyusahkan ataupun perkara yang mendukacitakan Nabi, Nabi akan ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Kenapa bila terima kebaikan pun puji Allah, bila terima musibah pun puji Allah? Kerana kedua-duanya medan untuk orang yang beriman itu mengutip pahala.
Kalau dapat kebaikan, dia bersyukur dengan memuji Allah. Kalau dia dapat keburukan, dia juga memuji Allah dan menahan diri dengan sabar. Maka dua keadaan, dua-dua dikira memberikan faedah dalam kehidupan mukmin. Oleh kerana itu Syekh Mustafa Bura mengatakan, kata Syekh, hayatul muslim bima fiha min masarratin wa madarrah kulluha khair wa ajr lahu indallah. Kehidupan muslim ni, kehidupan mukmin, nama mukmin saja, sama ada dia menerima kegembiraan ataupun dia menerima kemudaratan, semuanya kebaikan dan semuanya pahala bagi dia di sisi Allah. Itu penting orang beriman ni. Medan untuk membuat pahala tu terlalu banyak. Dan kata Syekh, al-mu'minul kamil yashkurullaha ta'ala fi sarra wa yasbiru 'ala ad-dharra. Orang mukmin yang sempurna imannya, mereka akan bersyukur kepada Allah dalam keadaan suka dan mereka akan bersabar dalam keadaan duka. Fayanalu khairad darain, dan mereka akan mendapat sebaik-baik tempat antara dunia dan akhirat, iaitulah syurga, tempat yang paling baik. Amma naqisul iman fa innahu yatadajjar. Adapun orang-orang yang iman dia tak sempurna, iman dia berkurang, dia akan yatadajjar. Dia akan rasa tak puas hati dengan musibah. Wa yatasakhat, dan dia akan marah apabila ditimpa dengan musibah. Fayajtami'u alaihi nasibuha wa wizru sakhatih, dan dia akan menerimalah, bila mana dia tak puas hati dengan takdir, dia akan menerimalah dosa kerana dia maki hamun takdir, sedangkan takdir itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wala ya'rifu lin ni'mah qadraha fala yaqumu bihaqqiha wala yashkuruha. Dan dia pun tak tahu hak, bila Tuhan bagi kat dia nikmat, dia tak tahu hak nikmat ni untuk apa. Sepatutnya bila nikmat Tuhan bagi kat dia, dia kena share. Bila nikmat Tuhan bagi kat dia, dia kena infak, dia kena tolong agama Allah. Tapi dia tak tahu nak buat apa sebab dia tak ada iman. Dia tak beriman dengan iman yang sempurna, dia tak ada ilmu. Ya? Sebab itu ada baru ni ada seorang kawan saya, dia minta saya untuk cari pelajar yang dia boleh sponsor untuk buat PhD. Saya pun carilah. Saya cari jumpa. Kan? Jadi bila saya jumpa tu, dia pun bagilah yuran PhD tu. Bukan sikit tuan-tuan dan puan, mahal yuran PhD. Ada berapa puluh ribu ke Malaysia? 20,000 ke 30,000 gitulah. Jadi bila dia bagi tu, saya ucaplah terima kasih banyak. Saya kata, Haji, terima kasih banyak, jazakumullah khair kerana sumbangan baik. Kerana sumbangan Haji ni telah orang kata apa, mampulah untuk menjadikan salah seorang daripada pelajar yang tak berkemampuan ni untuk sambung belajar. Jadi tuan-tuan dan puan, dia kata apa kat saya? Dia kata, Ustaz, saya patut terima kasih. Saya terkejutlah, kenapa saya pula perlu terima kasih? Dia kata, jazakumullah khair kerana Ustaz telah membuka jalan untuk kami supaya kami boleh menyumbang dapat pahala. Kerana orang yang buat PhD ni, dia kata nanti habis PhD, ada dapat ilmu daripada PhD, habis PhD, mengajar, mudah-mudahan kami dapat pahala daripada ilmu yang dia sebarkan. Dan bila orang lain dapat ilmu tu, orang lain pula sebarkan, kami juga akan dapat saham kerana kami yang memberikan peluang kepada dia untuk dia boleh sambung belajar. Kami nak belajar ni, kami dah tua dah. Dia boleh belajar, dia minat nak belajar agama, kami ada kemampuan sikit, kami bagi. Dia pula ucap terima kasih kat saya. Patutnya saya yang ucap terima kasih kat dia kerana sponsor student saya. Tapi dia yang berminat, dia orang kata apa, bersungguh-sungguh, dia kata terima kasih banyak kerana memberikan ruang. Ni orang beriman, tuan-tuan dan puan. Orang beriman, kebaikan yang Allah Ta'ala bagi kat dia, dia rasa itu peluang untuk mencapai kebaikan yang lain. Dia dapat harta banyak, dia guna untuk infak supaya dia boleh untuk mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Sebab itu ada hadis kan, dalam riwayat Abu Dhar, kan orang miskin mengadu kat Nabi kan. Orang miskin tu dia mengadu kat Nabi. Dia kata, orang kaya ni dah bawa lari harta banyak. Mereka solat macam mana kami solat, mereka puasa macam mana kami puasa. Nabi pun anjurkanlah dekat mereka ni supaya mereka tasbih, takbir, tahmid, tahlil, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Itu semua Nabi kata sedekah.
Nabi kata fa inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah wa bikulli tahmidatin sadaqah wa bikulli takbiratin sadaqah. Nabi kata semua benda ni kamu buat, kamu tasbih itu dikira sedekah. Kamu tahmid, ucap alhamdulillah dikira sedekah. Kamu takbir, ucap Allahu Akbar itu juga dikira sedekah. Kamu tahlil la ilaha illallah itu juga merupakan satu sedekah. Ajak orang buat benda baik pun sedekah. Cegah orang buat benda mungkar pun sedekah. Jadi orang miskin boleh buat lah. Tapi ada soalan. Kalau orang kaya pun buat juga. Orang kaya pun tasbih juga. Kalau orang kaya pun tasbih juga. Kalau orang kaya pun tahmid juga. Kalau orang kaya pun takbir juga. Kalau orang kaya pun amar ma'ruf juga, nahi mungkar juga. Macam mana? Nabi kata, "Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang dia nak. Akhirnya kita akan capai kepada satu hakikat bahawasanya orang yang soleh ni kalau dia diberikan dengan kekayaan pun, kekayaan tu tidak hanya dia makan untuk diri dia seorang. Dia akan mengembalikan kebaikan itu kepada orang ataupun kepada umat. Ini yang dibuktikan zaman sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang Allah Taala berikan kepada Abdul Rahman bin Auf, kepada Uthman, tidak hanya dinikmati oleh individu tu saja. Sebaliknya kebaikan itu dan rezeki itu dinikmati oleh kebanyakan orang Islam yang berada di Madinah pada waktu itu dengan mereka melakukan infak fi sabilillah. Baik. Jadi ini yang disebutkan di dalam ini berapa faedah yang kita boleh ambil dalam hadis ni. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang keempat. Dalam bab ini hadis yang ke-28 di dalam kitab Riyadhus Salihin. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma saqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karb faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abatah faqala laysa ala abika karbun ba'da al-yawm falamma mata qalat ya abatah ajaba rabban da'ah ya abatah jannatul firdausi ma'wah ya abatah ila jibril nan'ah falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turab. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat al-Imam al-Bukhari radhiyallahu rahimahullah, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberatkan dengan penyakit. Nabi ni Allah Taala bagi dia sakit sikit sebelum Nabi wafat untuk meningkatkan darjat Nabi SAW. Kita semua tahu bila Allah memberikan Nabi ni musibah, orang mukmin lah secara umum, bila Allah berikan dia musibah, ia merupakan satu medan ataupun satu sebab untuk Allah tinggikan darjat dia. Dengan menyucikan dosa orang mukmin, sebab Nabi tak ada dosa, maka Allah naikkan darjat dia lagi. Ja'ala yataghashahul karb. Maka Nabi SAW berasa sangat berat. Nabi berasa sakarat tu sangat sakit. Yataghashah. Nabi di dalam bahasa Melayu ni apa yataghashah ni? Diliputi dengan perasaan sakit. Diliputi dengan rasa sakit. Maksud Nabi sakit juga. Sebab tu kalau kita mulut jangan jahat sangat. Kadang-kadang kita nampak orang sakit, kita kata tu sakit. Itulah. Masa muda banyak sangat dosa pada muka. Tuhan bayar. Jangan sangka buruk kat orang lah. Kerana takut dia mau orang baik. Cuma Tuhan bagi sakit sebab Tuhan nak angkat darjat dia. Nabi SAW ni orang baik. Tak ada siapa berani kata Nabi ni jahat. Tak ada siapa berani kata. Tapi Allah tetap bagi Nabi rasa sakit dalam sakaratul maut untuk mengangkat darjat Nabi SAW. Ya? Baik. Kemudian Nabi Fatimah bila dia tengok Nabi SAW ni sakit, Nabi kata, Fatimah kata, wa karba abatah, alangkah sakitnya ayahku. Dia kata, sakit ni ayah, dia kata, dia kesian. Kata Nabi SAW, laisa ala abika al-yawm, laisa ala abika karba ba'da al-yawm. Kata Nabi SAW,
lepas daripada hari ni ke atas ayahmu tidak ada lagi rasa sakit. So Nabi nak bagi tahu kepada Fatimah, Nabi nak bagi isyarat. Lepas ni memang aku dah tak ada dah. Lepas ni aku dah meninggal dah, tak ada lagi rasa sakit. Falamma mata, apabila Nabi wafat saja, qalat ya abatah ajaba rabban da'ah. Fatimah pun kata, wahai ayahku, ya, yang mana dia menyahut seruan Tuhannya yang dia selalu berdoa kepadanya. Maksudnya Nabi SAW sentiasa menyeru Allah. Jadi bila Allah panggil Nabi, Nabi menyahut seruan dia. Nabi pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ajaba rabban da'ah. Maka Nabi telah menyahut seruan Tuhannya yang menyerunya. Ya abatah jannatul firdausi ma'wah. Wahai ayahku, wahai ayah, tempat kamu ialah syurga Firdaus. Ya abatah ila Jibril lan'ah. Wahai ayah, kepada Jibril lah kami mengadu tentang, kita panggil apa? Mengadu tentang khabar kewafatanmu. Jadi Fatimah bila wafat aja Nabi, dia sedih lah. Dia sedih, dia ucap perkataan ni. Dia kata, ayahku inilah yang menyahut seruan Tuhannya, yang memanggilnya. Ayahku inilah tempatnya nanti di syurga, akan diletakkan di dalam syurga Firdaus. Ayahku inilah yang kami memberitahu kepada Jibril tentang khabar kematian dia. Kami mengadu kepada Jibril tentang khabar kematian dia. Tuan-tuan, bila ditanam saja Nabi SAW, maka Fatimah berkata, atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah SAW turab. Kata Fatimah, adakah jiwa kamu merasa tenang? Adakah jiwa kamu rasa bahagia apabila kamu meletakkan tanah di atas jasad Nabi? Tuan-tuan, bukan hanya Fatimah sebut perkataan ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam sirah, Anas bin Malik juga mengucapkan perkataan yang hampir sama. Sebab itu Anas kata, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Anas kata, Nabi ni bila dia sampai ke Madinah, sebab Anas ni orang Madinah ya. Nabi ni bila sampai ke Madinah, adha'a minhu kulla syai'. Nabi ni memberi cahaya kepada Madinah tu. Seluruh Madinah jadi bercahaya dan cerah. Cerah ni maksud cerah hidayah. Yang mana sebelum ni orang jahiliah ni bergaduh, orang jahiliah ni berpecah. Tapi bila Nabi sampai dekat Madinah, adha'a minhu kullu syai'. Semua bercahaya. Dengan cahaya keimanan, dengan cahaya hidayah. Aus dan Khazraj, orang Ansar ni ada dua puak yang besar. Aus dan Khazraj. Perang sesama mereka sebelum hijrah. Tetapi apabila Nabi sampai, Nabi persaudarakan mereka. Memberi cahaya kepada mereka, cahaya harapan. Dan pada hari Nabi SAW wafat, adlama minhu kulla syai'. Dunia jadi gelap, kata Anas. Bukan gelap dari sudut macam gerhana langsung tak ada cahaya. Gelap ni kami rasa macam hari siang ni kami tak tahu nak buat apa. Kami tak tahu nak ke mana. Kerana gelapnya dunia tu, kerana gelapnya masa depan kami tak tahu nak buat apa. Kerana selama ni Nabi bersama dengan kami selama 10 tahun di Madinah, membangunkan Madinah. Setiap ada persoalan tanya pada Nabi, salat Nabi jadi imam. Ada muskil Nabi jelaskan. Tiba-tiba Nabi ni Allah Subhanahu wa taala jemput. Allah Subhanahu wa taala matikan. Kami tak tahu nak buat apa, kata Anas. Hatta ankarna qulubana, kata Anas, sehingga kami rasa pelik pada jiwa kami. Dan kami tidak mampu untuk tahan tangan kami. Apabila orang kambuh je tanah pada jasad Nabi, automatik tangan kami buang tanah tu. Supaya jasad Nabi kekal bersama kami. Tapi akhirnya, mereka juga terima bahawasanya Nabi SAW telah pun wafat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang diceritakan di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang kita boleh ambil.
Yang pertamanya adalah kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana diberikan dengan ujian kesakitan sebelum daripada baginda wafat. Maksudnya bila Allah bagi dia sakit, dia tak mengadu kepada Allah melainkan aduan yang menunjukkan dia redha kepada Allah. Dia tak pernah kata, wahai Tuhan, aku ni Nabi, tak payahlah bagi sakit-sakit ni. Ambil terus je aku ni, tak payah sakit-sakit. Allah memberikan Nabi sakit dan Nabi terima kesakitan itu. Dan Nabi anggap ia merupakan satu cara untuk mengangkat darjat Nabi untuk lebih tinggi lagi. Itu pertama. Yang kedua, kesabaran Fatimah dan golongan sahabat lah. Yang mana Fatimah merupakan orang yang sabar. Walaupun Fatimah ni di antara anak yang rapat dengan Nabi SAW. Tapi bila Nabi wafat, Fatimah terima dan Fatimah tidak ada pun mempertikaikan takdir, apatah lagi nak pertikaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma biasalah bila Fatimah tanya, adakah kamu rasa jiwa kamu tenang apabila kamu menaburkan tanah di atas jasad Nabi? Itu bukan menunjukkan Fatimah tidak redha dengan takdir. Sebaliknya Fatimah nak bagi tahu kepada sahabat bahawasanya kita sangat bersedih dengan kehilangan seorang insan yang kita sayang, yang kita wajib untuk dahulukan berbanding orang-orang lain, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kata Syekh Mustafa Al-Bugha ketika menghuraikan hadis ni, dia kata jawazut tawajju' lil mayyit inda ihtidarihi. Boleh kita mengadu kesakitan bagi orang yang sakit. Contoh kita kata, alangkah sakitnya kamu ya. Itu tak menjadi kesalahan. Kerana Fatimah pun sebut wa karba abatah, alangkah sakitnya ayah. Fatimah menyebutkan benda tu. Dan yajuzu zikrul mayyit bi sifatihi ba'da mautihi. Dan boleh kita menyebutkan sifat-sifat baik bagi mayat setelah dia wafat dengan tujuan supaya ia menjadi contoh kepada orang yang masih hidup. Kalau orang tu masih dah mati, kita sebutlah kebaikan-kebaikan dia. Kita sebut kebaikan dia macam Fatimah bagi tahu tadi. Fatimah bagi tahu kan, wahai ayah, ajaba rabban da'ah. Maksudnya Fatimah menyebutkan perkataan itu perkataan baik, yang mana perkataan ini memuji ayahnya yang merupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan dengar ke suara saya? Dengar doktor, dengar. Dengar baik. Sebab dia punya apa? Dia punya ni tak naik, dia punya, dia kalau saya bercakap ni biasa dia ada warna tu, dia naik turun naik turun. Tapi dia tak naik pula ni. Mungkin line tak open naik elok. Okey. Baik. Apa ni, Fatimah menyebutkan perkataan ini supaya kita tahu di antara ciri-ciri baik ayah dia, iaitu sentiasa menyahut seruan Tuhan yang menyerunya, dan dia merupakan di antara penghuni syurga dengan sifat baik yang ada pada dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kata Syekh lagi, dia kata jawazu izharul huzn ala firaqil mayyit min ghairi nadbin wa awil wa idhari sakhat. Bolehnya kita menzahirkan yang kita ni bersedih dengan kehilangan orang yang kita sayang apabila dia meninggal dunia, tetapi sekadar hanya bagi tahu sedih ajalah, tak boleh lebih daripada tu. Maksudnya kalau kita ni bagi tahu kita sedih, dan memang manusia ni sedih, insya-Allah nanti kita akan tengok Nabi SAW sendiri, Nabi SAW sendiri pun ada waktu dia mengalirkan air mata ketika mana berdepan dengan waktu anak kecil yang sedang nazak untuk meninggal dunia. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu untuk hari ini. Insya-Allah kita ada masa yang lain kita sambung lagi. Banyak agak hadis kita baca hari ini, lebih kurang 3 hadis saya baca. Biasanya satu-satu kan. Saya alhamdulillah hari ini kita dapat habiskan banyak. Jadi insya-Allah kita sambung lagi. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar. Okey. Ni Abang Rosman tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Saya ada dua soalan. Bolehkah seseorang membaca isti'azah untuk memulakan bacaan Quran dengan na'udzubillah? Apa hukumnya? Na'udzubillah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memang mengarahkan kita untuk beristi'adzah apabila kita nak membaca Quran. Bila kita nak baca Quran, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk membaca isti'adzah. Allah Taala kata fa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu membaca isti'adzah. Minta perlindungan daripada Allah minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang dirjam. Okey? Jadi bila kita nak baca Quran, kita bacalah yang tu. Kita baca yang tu. Cuma macam mana cara nak baca tu? Cara nak baca tu ada beberapa riwayat. Ada yang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Dalam buku saya ni, saya ada huraikan sekejap. Dalam buku saya solat ni, kalau Abang Rosman perasan, sekejap Okey, muka surat 75. Kalau tengok muka surat 75 tu ada riwayat-riwayat yang saya bawa. Contohnya baca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada hadis. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim pun ada hadis. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim innahu huwas samiul alim pun ada. Asta'idzu billahi minasyaitonir rajim pun ada. Tapi kalau kita baca na'udzubillah, kami berlindung dengan Allah, bukanlah jadi satu kesalahan, dia isti'azah juga. Tapi na'udzubillah tu maksud kami berlindung dengan Allah. Kalau dia baca seorang, tiba-tiba dia baca kami, macam tak kena dari sudut bahasa. Sepatutnya baca a'udzubillah. Saya berlindung dengan Allah. Itu lagi kenalah. Baik, yang kedua. Bolehkah kita membaca bismillah saja tanpa menyebut penuh? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila membaca permulaan surah, baik ketika tilawah atau dalam solat. Baik, yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, membaca bismillahirrahmanirrahim bagi setiap permulaan surah itu adalah sunnah. Sebab itu diletakkan di dalam Quran, bagi setiap permulaan surah ada bismillah, kecuali surah At-Taubah. Kecuali surah At-Taubah, kerana para ulama mengatakan kandungan surah itu adalah kandungan perang, tidak sesuai untuk dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi membaca bismillah ini selain daripada Fatihah, kerana Fatihah ada khilaf, selain daripada Fatihah adalah sunnah di awal setiap surah. Maka kalau tak baca pun tidaklah menjadi satu dosa. Tapi kalau baca dapat pahala. Tapi kalau dia baca bismillah saja, maka tak memenuhi tuntutan sunnah itu untuk membaca permulaan bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apakah hukum tidur lepas solat subuh? Apakah Nabi SAW melarang? Baik. Tidur selepas subuh ni tidaklah ada satu larangan yang jelas melarang. Kalau orang tu ada keperluan untuk tidur, umpamanya dia bertugas pada waktu malam dan dia nak tidur lepas subuh. Tugas dia berakhir lepas dia salat subuh, dia nak tidur sekejap, tidak menjadi masalah. Tapi kalau tak ada pasal, janganlah tidur. Kerana keberkatan itu datang pada waktu pagi. Yang mana Nabi SAW kata keberkatan tu pada waktu awal pagi. Jadi kalau ada keperluan tidur, tak ada masalah untuk tidur. Kalau tak ada keperluan, boleh buat kerja yang lain juga. Ya. Baik. Kedua, kalau selalu mimpi buruk, apakah ini gangguan syaitan? Mimpi buruk ni gangguan syaitan, ya, bila mana dia menyedihkan kita. Tapi kalau dia memberikan isyarat kepada kita, itu boleh jadi. Itu adalah petanda daripada Allah yang kita akan terima sesuatu yang musibah yang Allah minta kita berjaga-jaga. Jadi kalau daripada syaitan ni, kita bangun, ucap a'udzubillah dan ludah di sebelah kiri kita 3 kali. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis. Sebut ludah 3 kali. Bukanlah ludah tu dengan ludah kahak hijau sekali. Taklah. Sekadar isyarat. Ludahkan dengan sedikit, keluarkan air liur. Jangan keluarkan air liur banyak-banyak. Takut sebelah kiri kita, isteri kita kan. Kerang berbuih. Isteri kita kena ludah dengan kita. Jadi jangan. Sekadar isyarat, lepas tu alihkan tempat tidur. Kalau tadi kita mengiring belah kanan, kita ubah kepada belah kiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala alihkan
mimpi yang buruk tu kepada mimpi yang baik. Jadi amalkan sunnah sebelum tidur dengan membaca ayat kursi, dengan membaca 3 kul. Kemudian kita baca doa tidur, iaitu bismikallahumma amutu wa ahya, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'a, sehingga akhir Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik, sehingga akhir. So doa-doa tidur ni saya ada bukukan, saya ada rekodkan di dalam buku saya tahun lepas yang keluar, iaitu 40 amalan mudah menurut sunnah. Ada doa-doa tidur saya letakkan di dalam buku ini. Tapi jadikan doa Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik tu yang terakhir sekali bacaan. Kerana dalam hadis Bara' Nabi kata jadikan itu doa yang terakhir. Sebelum baca doa yang tu kita baca doa lain. Ayat kursi 3 kul, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita baca doa tidur yang lain, bismikallahumma amutu wa ahya ataupun ahya wa amut. Kemudian kita baca bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'a. Kemudian baru kita baca Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Baik. InsyaAllah tidak akan diganggu oleh syaitan. Baik. Baik Ustaz, dia kata, oleh kerana pandemik terlalu lama dan tak tahu bila akan selesai, boleh ke lakukan salat Jumaat di rumah pada hari Jumaat dengan sekurang-kurangnya 3 lelaki, 1 imam dan ada khutbah? Tuan-tuan, dalam isu ni ada perbahasan di kalangan para ulama. Sebahagian ulama membenarkan. Dalam COVID ni ada ulama yang membenarkan salat Jumaat dilakukan di rumah jika ada 3 orang lelaki yang baligh. Berdasarkan kepada pandangan sebahagian Hanafi. Manakala majoriti ulama mereka tidak membenarkan untuk dibuat di rumah, dia mesti dibuat di masjid, kerana Nabi SAW melakukan salat Jumaat mesti di masjid, di kawasan terbuka. Jadi dalam isu ni saya kira tuan-tuan dan puan-puan, kita ikutlah kepada autoriti agama setempat. Jadi kalau di Australia tu ada Islamic Council yang boleh untuk diikuti, kita ikut untuk menyeragamkan ibadat kalian. Kerana kalau kita di sini, kita tidak membenarkan waktu PKP itu, kita kata solat zuhur saja di rumah. Kerana kita tidak mahu orang berkumpul lagi. Bila dia tahu, katalah rumah Rozaimi ada buat solat Jumaat, semua pergi, yang berdekatan semua pergi. Sedangkan kita tak mahu orang berhimpun. Jadi untuk saddu zari'ah, untuk menghalang kerosakan berlaku, maka kita solat saja di rumah kerana ada rukhsah. Jadi ikut Islamic Council yang berada di tempat tuan-tuan dan puan-puan, itu lebih selamat dan itu lebih seragam. Kerana ia berkaitan dengan syiar umum bagi Islam. Wallahu alam. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu akan datang. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata. Kita jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.